Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi walantisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin Dia, dengan rahmat Dia, Allah himpun kita pada malam ni. Malam ni sebelum kita masuk bab zakat, kita masuk bab kelengkapan bab yang ke-17, 843. Disaran, diminta dibaca bab ni satu-satu. 843 ni bagus, bab dia berkenaan dengan adab-adab kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muka surat 843. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, haqqun muslim ala muslim sittun. Nabi kata hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 6. Ada 6 yang kita kena tunaikan, maka kita orang Islam yang menunaikan kewajipan yang ada pada orang Islam yang lain. Yang pertama dia kata, idza laqaitahu fasallim alaihi. Idza laqaitahu fasallim alaihi. Yang pertama dia kata, kita jumpa saudara kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Nabi nak bagi tahu, siapa-siapa yang bagi salam ke orang, maka dia dapat abuan orang doa dekat dia. Orang tu doa dekat dia. Dia bagi salam tu dengan tujuan, Nabi kata, dia mengharapkan orang doa dekat dia. Siapa dia? Orang yang selalu bagi salam mula-mula sekali. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi jumpa dengan orang bagi salam ni dia. Sedangkan dia ni Allah, dia duduk luar daripada kota Mekah. Dia ni ceramah Nabi tak dengar, kuliah Nabi tak dengar, apa yellow agama pun tak dengar. Bukan nak kata sebelah rumah, tepi rumah dah, dia tak dengar langsung. Dia duduk luar daripada kota Mekah yang namakan apa nama? Kampung Al-Bahili. Kampung Al-Bahili ni dia keluar daripada tanah haram. Puak Al-Bahili ni kerja dia apa? Matahari naik kerja matahari dia pas sembahyang. Deng deng deng, manggala rubi ni mani subi ni. Elok saja matahari tu naik di pas sembahyang. Dia penat. Maka puak ni Al-Bahili ni macam tu, naik matahari sembahyang. Saat ni tenggelam pun ding, sama juga. Ding, sama juga. Siapa dia? Al-Bahili. Dan lepas dia pas sembahyang, dia nanti ambil seekor binatang, dia sembelih. Benda ni dulu kita duk dengar, sembelih. Bila dia sembelih, darah tu duk mengalir tu. Darah duk meleleh tu, dia ambil masing-masing bakat ambil gelas, bakat minum, berkat. Semua bakat minum. Tengok, ya Allah, ya Allah. Satu agama dia pak, semua bakat minum, ambil sembelih minum. Bila pakat-pakat minum, lepas minum dia maki. Di Mekah tu ada orang pecah belah orang. Agama dah elok dari Mekah tu, mai seorang tu duk makan corang. Nama dia Muhammad. Tengok dia, lepas sembahyang dia pergi kutuk orang tua tu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai, siapa pun tak bisa tengok Nabi, siapa pun tak bisa tengok dakwah Nabi, apa pun tak. Tapi Syekh yang Al-Bahili ni akan kutuk kat Nabi SAW. Kerja dia pun macam tu. Nabi tak kata apa pun kat mereka, Nabi duduk dengar.
Kalau kita nak layan orang ni, kerja apa pun tak boleh buat. Nabi ni kalau nak layan, jenuh dia. Pasal tu kadang-kadang kita ni tak boleh nak layan sangat. Orang kata, bila benda yang kita tak buat, orang kata, kita buat kerja kita sudah. Jangan sangka apa-apa pun kat dia. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, dalam ramai-ramai ini ada di kalangan mereka nama dia Suda bin Ajlan. Masa zaman Kapiak dia, nama dia Suda bin Ajlan. Masa dia masuk Islam, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dipanggil kat dia. Masa dulu nama dia Suda bin Ajlan. Ulama tak khilaf tentang nama dia. Pasal nama ni tak ada satu pun nama. Nama dia tak ada siapa berikut macam dia. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Akhirnya dia kata, lepas dia sembahyang, dia nak pergi di Mekah. Dia tu sendiri nak masuk di Mekah dengan tujuan nak pergi tengok. Nak pergi tengok yang kata Muhammad bawa perpecahan ni siapa dia. Dia pergi cari. Dia pergi cari keliling kota Mekah, cari. Kebanyakannya yang sahabat Nabi ni beriman dengan Nabi di Mekahul Mukarramah, dia pergi cari Nabi. Dia pun nak pergi tengok Nabi tu macam mana. Yang kata dia sesat, dia tak elok tu macam mana. Nampak tak? Abu Umamah Al-Bahili cari. Last sekali dia pergi di mana? Dia kata kalau nak juga pergi lah rumah apa nama? Pergi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nampak tak? Rumah tu pergi rumah tu. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Jahal ni semua ni gangster ni, ketua-ketua perkasa jahat ni semua ni, yang nama Abu Jahal di Mekah. Dia pesan dekat orang, dia kata mana-mana orang bagi tempat kat Nabi, jaga. Mana-mana orang bagi rumah dia, jaga. Abu Jahal ni pergi setiap rumah pergi cari. Pergi tengok setiap rumah ada, tak ada. Rupanya Abu Jahal seronok tergedi-gedi. Dakwah Nabi dakwah Nabi lah ni dah tak ada. Satu rumah pun Nabi tak duduk. Dia seronok. Tapi dalam masa yang sama, Abu Jahal duk tengok, awak di Mekah ni orang duk kurang. Mereka ni pergi mana? Mula-mula seronok tergedi-gedi. Lepas tu tengok pengaruh dia tak ada. Pergi mana ni? Aku tak bagi Muhammad depan Kaabah. Aku tak bagi Muhammad dakwah ada cara jelas-jelas. Lah ni dia pergi mana? Rumah pun aku dah cek semua rumah di keliling tanah haram ni tak ada. Dia tak sangka rupanya ada budak. Tengok, ada budak baru nak hidup. Ya Allah, baru nak hidup. Dia tak peduli nak cincang aku kah, nak bunuh aku. Aku nak bagi rumah ni untuk Nabi jalankan dakwah dia. Arqam bin Abi Arqam pada masa tu umur ada kita 13, 14, 15. Kecil je, belasan tahun, ada otak. Sakit. Kadang-kadang orang dah tua dekat nak mati, dia tak tahu nak program apa benda nak buat, nak usung pergi di sana. Ayo. Umur dah lanjut ni dengan arti kata tak ada masa dah. Hang kira tunggu malaikat katok saja, hang jalan dah. Dalam masa tu apa benda hang nak cerita kat Tuhan, tentang diri hang, tentang isteri hang, tentang anak pinak hang, tentang keluarga hang, tentang masa hang, tentang dengan Quran hang. Banyak sangat. Ada faham ke cakap? Tapi dia ni umur 15 tahun, Allah boleh buka pintu hati dia. Dia boleh husung Nabi duduk di rumah dia, Arqam bin Abi Arqam. Betul tak? Ya Allah, orang tak sangka. Rumah tu lah yang kebanyakan yang melahirkan ramai di kalangan sahabat Nabi masuk Islam. Termasuklah gangster, mula-mula punya gangster dulu. Kan? Ada perkasa A, perkasa B dulu di Mekah. Abu Jahal dengan Sayyidina Umar. Akhirnya perkasa masuk Islam dan beriman dengan Nabi. Nampak tak? Jenis perkasa ni kalau dia masuk Islam, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Akhirnya Sayyidina Umar di rumah tu lah. Rumah Arqam bin Abi Arqam ni Suda bin Ajlan cari. Last sekali dia kata tu rumah tu dia ada. Dia naik di Mina. Kebanyakannya sahabat Nabi ni beriman dengan Nabi di Mina. Pasal tu bila kita pergi, boleh pergi umrah, kita boleh pergi haji, boleh duduk di Mina, gunakanlah peluang tu. Sorat sampai kata kita nak pergi haji, gunakanlah peluang, ya Allah.
Betapa ruginya ya Allah kita boleh sampai kat sana kita tak tahu apa seronok. Seronok tergedi-gedi, habis kuat beli jubah labu memang balik satu. Nampak tak? Ya Allah sekurang-kurangnya pergi tempat tu ubahlah. Bila kita balik pergi tempat tu nampak diri kita tak berubah juga. Dengan arti kata kita tahu Allah tak berkenan haji kita, Allah tak berkenan umrah kita. Balik mai duk mengumpat, balik mai caci hasad, dengki, khianat ni semua ni, dengan arti kata kita pergi menghadap dengan Allah Ta'ala. Allah kata salah satunya hang usuh nak mai kat aku, walaupun duit ringgit hang bawa, semua persiapan hang buat. Allah tanya, hang dah bawa dah satu benda bengkalan yang nak bertemu dengan aku, nilai-nilai ketakwaan nak menghadap aku, hang dah bawa belum? Kalau yang ni kita usung, kita Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar. Oleh sebab tu ramai di kalangan sahabat Nabi yang dapat hidayah, yang dapat agama, yang dapat petunjuk, nampak akhirat Allah Ta'ala. Mereka ni semua beriman dengan Nabi SAW di bumi Mina. Sudah bin Ajlan masuk rumah Arqam bin Abi Arqam. Semua sahabat Nabi terkepar, dia tengok kat dia, dia nganga, dia tengok kat dia, ni special brand ke siapa ni. Pasal di kalangan mereka kenal. Dia bila tengok Nabi punya seronok, dia cuba nak pergi kecelah. Dia nak pergi suar tangan dia, nak pergi salam dengan Nabi. Yang kata sudah bin Ajlan. Pasal di kalangan sahabat Nabi nampak dia pelik, sekatlah dia. Bila ya Allah, bila Nabi duduk, ya Allah dia pun duduk. Nabi tengok dia tengok Nabi pun tak tahu dia ni siapa, agama siapa, mai tang mana. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah buka kuliah Nabi kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wa dahmu wa lamul khinzir, sampai ke akhir ayat. Nabi tak tahu dia siapa. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala haramkan kita, hurimat 'alaikumul maitatu wa dahmu. Dia haramkan ke atas umat aku tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah. Dia dengar ayat tu, dia tak ada salam dengan Nabi, tak ada nampak. Habis pula nyong dia balik di mana? Di kampung dia Al-Bahili. Bila sampai di kampung dia, duk keesokan hari, orang nak semayang, deng, jaya mani. Elok nak semayang, ambil ya Allah nak bila sembilan darah nak bagi makan, dia kata haram. Syekh tok guru dia dengar awak pula, ajaran mana hang buat main ni? Syekh dia dah mengamuk, dia kata haram. Nak sumbat kat dia darah, tak mau, haram. Dia kata tak boleh, ni bangkai, yang ni bangkai, yang ni darah. Sepotong ayat Quran dia tengok Nabi, dia main kuliah Nabi pertama kali, sepotong ayat dia berubah jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu di kalangan sahabat. Pasal tu kita main tang sini pun, kalau Allah nak bagi hidayah kat kita, Allah bagi. Tapi kalau kita main 10 kali pun, berapa main latang mana sekalipun, tapi Allah tak berkenan dekat kita, tak upayalah. Pasal tu tempat yang kita nak jijak macam ni semua, niat kita lillah, ikhlas kerana Allah. Tuhan, aku main tak sini, hang didiklah aku. Banyak sangat semak perut, aku duduk di rumah semak perut. Aku duduk tengok anak aku macam aku nak terkam kat mereka. Aku nak main duduk tang sini. Kita main duduk tang sini, semua darah semua turun, kencing manis semua dia turun. Dia balik, dia naik balik semua tu, nampak tak? Pasal tu tempat ni dia menentukan kesihatan kita. Ada faham ke cakap? Ya Allah. Oleh sebab tu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dengan sekali tengok dia tak mau. Akhirnya puak dia kata, jangan bagi apa kat dia. Dia duduk di situ, punya dia ambil serban dia tidur. Tengah dia tidur di siang hari, didatangi mimpi di siang hari. Dia tengah dia tidur, orang buat main, dia dalam mimpi dia ada orang buat main, ya Allah, ayam putih sangat-sangat bagi kat dia minum. Dia pun minum. Elok dia minum, dia terjaga dalam mimpi dia jaga. Bila dia jaga-jaga, orang nak bagi ayam kat dia tak mau. Apa karamah yang dia dapat Allah bagi pada saat tu? Allah bagi karamah dekat dia, kalau dia tak minum air sepanjang hidup dia tak pernah rasa dahaga. Dengan siapa kita nak sembang? Kita nak sembang dengan jiwa-jiwa, dengan hati yang mau dekat Allah. Kalau hati tak mau dekat Allah ni, tak upayalah. Ada faham hati meresati? Kalau hati tak mau ke Allah ni, tak boleh upayalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal tu Nabi kata, syaraha sadrahu lil iman. Allah saja nak buka pintu hati kita ni, kita minta, ya Allah buka pintu hati aku.
Bukalah pintu hati aku ya Allah, bagilah agama dekat aku. Allah bagi kepada Sudah bin Ajlan, yang nama dia Nabi panggil Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hangpa tahu tak bila dia masuk Islam apa dia punya khidmat? Dia boleh cakap tentang nilai orang duduk di kuliah ni. Hadis dia punya berlambak. Hatta dia kata apa? Hatta huta yusalluna alaihi. Kita yang main duduk di sini ni, kita nelayan, kita lari duduk sini, ikan tu kata, ikan yang kita nak tangkap dia tak dapat, aku tak pergi hang tangkap, bagus. Ikan tadi yang kita tak ada tangkap dia tadi, ikan duduk selawat, dia kata hatta huta yusalluna alaihi. Sebanyak mana ikan tu ada di laut, sebanyak itulah yang sedang berselawat dekat kita. Percaya tak percaya, hangguk sudah. Sikitnya banyak kan anak ikan kena buat dah. Kita duduk tangkap dia tu, rupa-rupanya dia duduk selawat dekat kita. Kalau kita main sini, tapi kita tangkap tak main sini, dia kata kau rajak hang. Nampak tak? Hang boleh makan aku, tapi hang tak jenis, kuliah pun tak mau, semayang pun tak mau, kira hang nak tangkap aku, hang mau duit aku saja. So kurang-kurangnya aku ada nilai, hang ada nilai apa? Makan aku jadi tai, ada faham? Aku ada juga nilai, tengok sikit kecil macam ni, RM6, RM7, hang ada apa? Alamak, ya Allah Tuhan. Kalau ikan ni boleh bercakap kat kita, mampu dia lari dengan sampan-sampan, tak pun nak tangkap dah dia. Ni kelebihan siapa dia? Abu Umamah Al-Bahili duk cakap tentang berapa ramai ya Allah makhluk yang sedang sambut, terutamanya orang boleh duduk di kuliah. Abu Umamah Al-Bahili. Sampai sahabat Nabi, ya Allah Tuhan, mai dekat Nabi, ya Rasulullah, panjanglah kita cerita sikit. Sahabat Nabi mai dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana yang lebih baik ya Rasulullah? Orang tu gila cari ilmu ke orang ni gila beribadat? Ayo. Orang ni gila cari ilmu ke yang mana lebih? Ahlul ibad wa ahlul ilm. Yang mana lagi bagus? Yang mana lagi bagus? Nabi kata kalau nak tahu benda macam tu, pilah tanya dekat Abu Umamah Al-Bahili. Apa baca riwayat dia punya walaupun berjela seronok. Bukan kita nak tahu macam mana kelebihan dia. Maksud dia mau agama. Kita main duduk di sini ni, kita rakam kerana Allah, kita semua kerana Allah ni semua. Allah tu bagi dekat kita laptop free mai. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Nampak Allah bagi, Allah akan urus. Man sahlallahu lahu tariq, sahlallahu tariq. Mana-mana orang pemudahkan masalah urusan aku pemudahkan bagi dia. Abu Umamah akhirnya bila sahabat tanya kat Nabi, yang mana lebih baik Rasulullah? Orang tu yang rajin beribadat, duk semayang ni ke orang cari ilmu ni? Maka Nabi SAW, Nabi kita pilih tanya dekat Abu Umamah Al-Bahili. Bila sampai dekat Abu Umamah Al-Bahili, sampai Nabi kata, nak tahu nilai kebaikan, pikat dia. Pasal tu kelebihan ilmu ni, hadis dia berlambak hak. Fadilat ilmu, kelebihan ilmu, adab ilmu, semua ada kat dia. Bila pikat dia, dia kata, dia kata Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya manusia yang takut sangat-sangat dekat Allah ni adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu, orang yang ada ilmu. Min ni maksudnya min ibadi, min sebahagian daripada orang yang ada ilmu ni takut. Allah kata sebahagian. Pasal tu kadang-kadang Ustaz, dia nampak ramai orang ilmu tak takut pun satu macam, nampak tergedik-gedik. Allah tak pilih dia. Ada orang Allah bagi ilmu betul-betul nak didik dia. Ada orang Allah bagi ilmu nak bagi lingkup dia, dia megah dengan ilmu dia. Dia jual ilmu Allah Ta'ala. Nampak ada Allah cerita dalam Quran. Tapi Abu Umamah Al-Bahili kata, wallahi, orang yang dekat dengan Allah, orang yang rasa khusyuk dengan Allah, orang takut dengan Allah, orang yang memiliki ilmu. Nampak tak? Abu Umamah Al-Bahili dia kaya dengan apa nama? Nabi suruh kat dia, wahai Abu Umamah Al-Bahili, bersihkan diri selalu dengan bersedekah. Dia pergi ambil tamar, dia ambil apa duduk dalam rumah, tang orang katok kat dia. Katok kat dia apa nama? Nak derma dia bagi. Saat ni Myanmar dia bagi. Saat ni Bangladesh dia bagi. Sampai isteri kita, bang dalam dapur sampai tak ada apa dah bang. Abu Umamah kata, dia mai tu rezeki dalam rumah ni hak dia, bukan hak kita. Kita tumpang letak dalam rumah, tapi yang dia ketuk tu hak dia, kena bagi. Dia bagi. Sampai isteri dia merongok, dia pun keluar pergi semayang.
Semayang zuhur. Bila pergi semayang zuhur, tengah duduk semayang, minta, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dia mengadu kat Tuhan, aku bersedekah tapi isteri aku tak boleh nak faham. Pasal tu kefahaman agama ni, kalau suami isteri faham, cukup punya cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Kalau dua-dua boleh faham. Kalau satu saja faham, satu lagi tak faham, yo banyak leceh. Leceh, ya Allah Tuhan. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, Ya Allah, dia mengadu, dia semayang zuhur, dia balik. Sebelum dia balik, ada orang ketuk mai bagi kat isteri dia, Assalamualaikum. Dulu dia kata dia pernah hutang dekat Abu Umamah Al-Bahili. Lah ni nak pulang balik 3,000 dinar. 3,000, dia cuma bagi berapa ratus dinar sahaja. Asal 300 dinar. Allah kembalikan balik ada orang hutang, dia baru bagi hari tu. Hari tu juga Allah bagi, Ya Allah, 3,000 dinar. Ada orang ketuk. Elok dia balik-balik, suami dia tersenyum. Dia apa nama, isteri dia senyum. Abu Mama duk heran, awak ada senyum dengan aku tadi, nak satu macam hantu. Kan elok balik-balik. Bang, tak apalah abang nak sedekah lah. Sejak daripada hari itu, perempuan dia kata, sedekahlah bang. Orang main sedekahlah, bagilah sedekah. Rupa-rupanya tengok, Ya Allah, orang buat main kat kita berlipat kali ganda rezeki. Sejak daripada hari itu, rumah dia masuk rezeki sampai tak boleh nak hisap dah. Allahu Akbar. Ni semua memerlukan fokus keimanan. Pasal dia tu sendiri, dia kafir, hati dia salim, hati dia bersih sangat-sangat, maka Allah nak bagi dekat dia agama. Allah nak bagi dekat dia agama. Oh, Ya Allah, siapa dia? Abu Umamah Al-Bahili. Yang last sekali Nabi pesan dekat dia, selalulah mengharapkan orang berdoa dekat kita. Dengan erti kata, bagi salam ke orang Abu Umamah. Semua dia masuk Islam, Nabi didik dekat dia, semua dia pakai. Kita ni kan, kalau Allah boleh bagi peluang lah, ilmu yang Tuhan bagi ni, kita boleh beramal dan kita boleh mendekatkan diri dengan ilmu yang Tuhan bagi ni. Tuhan bagilah keadaan redha, sayang dia, Alhamdulillah. Tapi cuma Allah boleh bagi kat kita tumpang dengar saja. Dia tak boleh masuk sampai ke dalam hati kita, dan kita tak mampu nak beramal. Automatik kita tahu Allah bukan sayang kat kita. Allah belum sampai lagi tahap Allah sayang kat kita. Kita boleh duk dengar saja, kita tak boleh bergenjak nak berubah, nak ubah rumah tangga kita terutama. Kita nyawa duk hidup ni, kita kena sayang. Kita akan tinggal habis kapai kita. Apa pancing ke apa, semua tu kita tinggal. Yang tu pun kita tinggal, semua kita tinggal. Yang kita duk, semua duit kita bank, semua kita tinggal. Tuhan kata, apa nak bawa ke aku? Apa nak bawa ke aku? Ma qaddamat lihat. Pasal tu Nabi pesan dekat Abu Umamah, harapkan orang berdoa dekat hang, dengan arti kata bagi salam. Maka di kalangan sahabat Nabi, orang yang suka bagi salam dekat orang, dan dia tak pernah jawab, dia akan bagi salam dan orang akan jawab. Dia tak pernah jawab, dia selalu mula bagi salam. Siapa dia? Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Orang Yahudi dengar kelebihan yang ada dekat dia. Satu hari Abu Umamah jalan. Bila jalan-jalan, Yahudi tengok daripada jauh, duduk celah batu, celah pokok daripada, nampak Abu Umamah, Assalamualaikum. Abu Umamah kata, celakalah. Selama ni tak ada siapa pun bagi salam dekat aku. Aku yang bagi salam dekat orang. Dengan arti kata, sampai tahap tu, Ya Allah, maka kita jadikanlah surau yang penduduk di sini, masjid yang penduduk di sini, Allah. Jangan jadikan semayang ni sekadar semayang, kita balik. Habis semayang, lingkup habis balik. Nampak tak? Kita buat masjid dengan surau ni, mai tunaikan waktu, kita melingkup balik. Contohnya, kita mai, kita balik, kita mai, kita balik. Sama kita buat surau kita ni, kita buat masjid kita ni macam office kita, macam pejabat kita. Kita punchkan, kita masuk kerja lebih kurang, kita balik. Tak peduli di antara satu sama lain. Yang ni kan nama dia surau, nama masjid. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku Tuhan, kalau aku nak suruh hampa semayang kat rumah pun boleh. Yang aku suruh hampa mai dekat masjid, dekat surau ni, aku nak kalau boleh hampa kenai di kalangan nampak. Apa khabar yang tu, nampak nak jumpa susah, nak berjabat salam susah. Bila mai tak sini, apa khabar? Lama tak nampak lah, tu lah ni duk musim kemarau, nak keluar pun takut. Kulit dah duk hitam, takut keluar hitam lagi. Ada cerita tajuk apa nama?
baju panas. Ada faham? Mai sekali-sekala kita mai ni dak lepas semai cuk keluar mai. Hang tak hang lagu hang aku lagu aku, sekurang-kurang jambat salam, pergi jumpalah. Jumpa dengan tu imam, assalamualaikum, apa khabar, yang tu yang ni. Kita rapatkan hubungan. Ini bukan office. Allah suruh kita datang sini. Ini orang di antara orang semayang tu sendiri ada kekuatan. Ini orang yang semayang di masjid, orang semayang di surau, pangai sama macam di luar. Kita tak sayang ke anak-anak kita di luar, kita tak sedih kan? Kalau kita ada pusing, kita tengok anak kita sendiri, keturunan kita sendiri, budak-budak baru nak hidup 17, 18, tak kenal masjid, tak kenal surau, anak kita. Betul? Kita pusing, kita tengok, ya Allah, kita sedih. Kita tengoklah, kalaulah anak-anakku macam ni, Allah, jadilah. Nak tegur tak boleh, dia pakai seluar pendek, dia pusing. Anak aku dalam kampung. Ada faham ke cakap? Oh, kita tengok sedih. Maka Nabi kata, nak tahu malapetaka, tengok pada satu kawasan. Lalu saja tempeh tengok je, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nak perbetul dia, siapa nak tunjuk ajak kat dia, apa program sepatutnya kita buat, apa benda sepatutnya kita tolong. Sampai tahap tu kita tengok doa dia. Macam mana cara kita nak pergi panggil ketua dia ke, nak panggil orang-orang ketua kumpulan ni ke, apa cara ya Allah? Mau tak mau kita semaya, kita berdoa sama ramai. Kita ya Allah boleh bagi mai, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah. Anak-anak muda baru nak kenal kehidupan. Kalau macam tu hal mereka, esok ni mereka kahwin, akan melahirkan keturunan semua jenis macam tu. Dia pun melupa, dapat pun melupa, anak bergulak melupa, teridit. Bila nak berubah? Tok oi, tak mau ke tengok apa nama anak ke cucu ke baik. Tok nak mati, Tok nak mati. Bila Tok nak mati, tak ada satu anak pun, tak ada satu cucu pun yang boleh baca surah Fatihah, yang boleh memandikan Tok. Tok tak rasa sedih ke Tok? Tok boleh himpun anak-anak Tok punya ramai masa raya ke yang tu yang ni, satu pun tak jenis, tak ada agama. Maka ke semua tu, ya Allah akan tarik kaki Tok daripada mengharamkan Tok dia daripada masuk surga Allah Ta'ala. Fikir daripada lani, kena fikir. Jangan fikir esok dekat nak mati. Malaikat kita sepah hang baru hantar. Baru hang buat drama last minute. Ada bagi tahu kat hang daripada awal hang tak mau nak ambil iktibar. Elok dekat-dekat nak mati dia Allah tunjuk dah semua drama dekat dia, pada masa tu melupak. Anak aku. Tengok Allah bagi tunjuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, cucu dia. Baru hendak main drama, mak dekat sepak masa tu baru dia. Jangan tunggu saat-saat masa tu baru nak buat perubahan. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, Allah bagi dekat kita hidayah. Oleh sebab tu masjid ni dikata kat sini, ya Allah. Masjid dikata kat sini, yang kata masjid ni dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, hak dia kata orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. 6 ni kalau kita boleh buat cukup punya baguslah, dia kata. Idza laqaitahu, dia kata fasallim alaihi. Yang pertama kita nampak sudah assalamualaikum, siapa pun. Kita jumpa siapa pun, masalah politik dia berbeza warna tak apa. Kadang kita hijau, dia biru, kita biru, dia hijau, tak apa. Itu kita tak boleh ubah masing-masing punya nampak. Dia tak boleh ubah dia. Kita tak boleh ubah nak buat macam mana. Assalamualaikum, hang tetap saudara aku. Otak hang dah biru, aku tak boleh buat apa. Kita bagi salam sudah assalamualaikum, dia masih lagi saudara kita. Esok lusa Allah nak buka pintu hati dia, kita tak tahu. Yang paling penting kita ni, ya Allah fahamkan agama, yang boleh main masjid, boleh main surau, assalamualaikum. Walaupun kita tengok kadang-kadang budak-budak risau kok, assalamualaikum, mereka salah. Tak apa. Tugas kita bagi salam. Kadang-kadang kita duduk tengok sedih sampai tahap tu. Pasal tu Nabi kata, ya Allah, Dajjal yang akan mai akhir zaman ni, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Nasrani, orang Islam tu sendiri Dajjal yang besar. Dia itulah yang akan meruntuhkan agama. Lalu duk tengok Allah bagi agama kepada orang Melayu. Apa orang Melayu buat? Pergi tengok satu anak Cina ke apa ada kat kawasan ni, ada macam tak ada. Tak ada. Dia sudah pendek macam mana pun ada kat nelayan, dia ada buat kerja.
Dia jadi tokek, kita jadi kulit. Sambung kan. Ya Allah, sambung. Ada yang kedua. Dia kata apa? Wa idza da'aka, dia kata fa'ajibhu. Yang kedua Nabi SAW kata apa? Ni hadis tau. Dia kata wa idza da'aka. Yang kedua nampak. Yang pertama bagi salam, yang kedua wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila mana orang jemput kita pergi. Orang jemput kenuri arwah, jiran kita jemput kenuri tahlil, kita pergi kan. Adik kita jemput apa mak, kita pergi. Nampak dah, kita pergi pasal dia jiran kita. Jiran kita, kenuri yang kita tengok yang contohnya kalau kenuri itu satu, orang jemput kita bagi kenuri kahwin, kita pergi. Tapi kita nak tengok ada syarat kenuri kahwin tu macam mana. Pipi kita tengok kan, dulu orang buat kenuri kahwin. Pipi kenuri kahwin malam-malam duduk menari bersamamu. Tengok duk hayun macam tu semua, tak payahlah. Dia duk buat rumah dia tu, dia buat kilauan apa? Kilauan emas. Rumah dia tu. Jadi tak payah. Pasal Imam Ghazali kata kita pi satu kenuri yang orang panggil kita kena pi tengok kenuri tu macam mana. Macam Imam Ghazali kata ada unsur kemaksiatan. Kita ni korang dengar lagu, tapi pasal nak pi rumah dia tu, nak elok nak makan nasi tu, kena habis 2-3 lagu. 2-3 lagu macam-macam lagu. Kawinkan anak dapat menantu, ding ding. Sementara nak habis makan tu macam-macam lagu kita dengar. Allahu Akbar kabira. Maka kita pun tengok keadaan. Maka kalau kita kuat, kalau kita tak kuat, jangan duk pilah. Nampak tak? Kalau kadang-kadang orang panggil kita majlis kenuri kan, majlis kenuri, kita tengok unsur, kita tak pi pun dia menjadi tak berdosa. Tapi kenuri itu syar'i, nampak cara baik, ada lelaki perempuannya, nampak cara pun tak ada, bersanding gila-gila tak ada, maka pergilah ra'i majlis macam tu. Pasal Allah turunkan malaikat, ya Allah mendoakan kepada kedua pengantin, barakallah lakuma jama'a bainakuma bil khair. Itu bukan nasyid tau. Itu doa. Malaikat main mendoakan kebaikan, ya Allah, berdua-duanya dihimpun kedua-duanya dalam keadaan baik. Ya Allah, malaikat sendiri main majlis macam tu. Bila dia panggil kita pun pergi, dapat pahala. Tapi kalau kenuri yang ada unsur tak tentu halal ni semua, kalau kita tak pi pun dia tak menjadi dosa. Dalam bab ni menunjukkan kalau kita tak pi, idza da'aka, Nabi kita fa'ajibhu. Bila dia jemput kita pi. Kalau kita tak pi, makanan punya banyak dia sedia sampai tak habis tu kerana kita. Bukan kerana dia kerana kita tak main majlis dia. Dan satu lagi, jiran kita panggil, katalah program tahlil ke apa kan, nampak tak? Ada tahlil, kita kena takdirkan. Orang Melayu macam katalah apa nama, keluarga ustaz panggil, mainlah Ustaz, kami dapat kuih tahlil ni petang ni pukul 3 amal ni, kita pun pi. Tak pi apa pula, dia kata kita pi kerana kita nak erat, niat kita adalah nak mengerat tali persaudaraan. Di situ ada unsur baca Quran, di situ ada unsur ni. Tapi cuma kita tengok, cuma dia ni tak faham. Dia tak faham. Bila orang tu mati, dia buat air kenuri satu, kedua, ketiga. Nampak tak? Hari itu kita pergi, kita berdoa. Tapi bukan sekat kenuri, dia bagi makan semua cukup. Nampak tak? Pasal tu kita rasa seronok orang mati. Pasal apa seronok orang mati? Macam dulu masa ustaz kecil-kecil, kalau orang mati kita seronok. Kalau 3 mayat, 1 mayat RM5, 3 mayat RM15, confirm dah. Semayang mayat dapat duit tak? Lah ni dapat duit lagi. Dapat duit lagi tak semayang mayat? Tak ada dah. Apa ni dulu ada. Dulu kami semayang, ya Allah, depa bagi, depa main bubur. Pasal tu kita kena pakai baju tulak belanga. Pasal kita spare. Dulu ustaz semayang dapat duit daripada bubur. Tapi kalau imam tu cepat, dia takbir, cepat, orang malah di belakang tak dapat, dia sumpah tu imam tu. Pasal dia ada dah assalamualaikum, orang last sekali tak dapat duit. Oh lah ni pun tak bagi duit dah. Oh dulu daripada sedia envelope macam ni, perasan tak? Apa ni, apa pun tak tahu, ya Allah Tuhan. Dia duduk main, dia duduk bagi, ya Allah, dia duduk bagi duit, seronok. 3 mayat dia berapa? Lah ni mungkin RM10, satu 30. Nampak, kita seronok dengan orang mati, duit dapat masa semayang. Saat ni pergi duduk pula apa nama, dia ambil tikap mengkuang, duduk pula buat tahlil apa kat kubur tu, dapat lagi duit. Tak situ dapat lagi duit.
Malam tu pula Allahu Akbar, kalau tak dan macam Ustaz Alin kata, tak dan dia patut ambil roti canai belah 4. Hari pertama masa tak dan kan nak buat tu kena. Hari kedua confirm orang mai agak banyak. Hari ketiga mesti banyak. Nasi minyak dengan ayam dengan daging, nampak tak? Ini kelebihan orang mati, kita yang uduk dapat. Ada faham? Tunggu pula hari 40. Hari 100 pula, ya Allah ya Tuhan. Benda ni semua kita tengok agama tak buat mai, kita nak buat. Agama tak buat main langsung benda ni kita nak buat. Kita menyusahkan diri kita. Kadang-kadang keluarga tu tak ada duit, betul tak? Nak urus mayat pun tak ada. Kita paksa dia buat hari pertama, hari kedua, ketiga. Kadang tu imam tanya, ni dah mati 3 hari ni, buat tak ni? Kalau nak buat, kami nak lapang masa nak main rumah. Malunya pasal buatlah pergi hutang. Semata-mata hutang nak buat majlis. Kan ada orang miskin. Bila kita tegur macam ni, tak tahu, kami dulu-dulu duk buat Melani, tak tahu buat apa perlu hutang Yang katakan, kalau kita kata benda ni ada nas dia, ada dalil dia, Nabi ke buat, sahabat, tak apa. Kita agama ni kita tak boleh ikut apa nama hawa nafsu kita. Kita tengok benda-benda tu semua, benda yang kita buat ni agama. Kalau agama buat mai, alhamdulillah. Kita pun teringin nak buat. Tapi kalau sekiranya Nabi duk pesan, Nabi kata bila mati saja 3 hari pertama Nabi suruh apa nama? Gabung, jangan makan dan minum di rumah si mati. Nabi pesan, jangan makan minum rumah dia. Kalau boleh jiran sebelah kena sediakan makan untuk dia selama 3 hari. Orang ni hari pertama, orang ni hari kedua, kena bagi makan pada si mati. Lah ni terbalik, si mati bagi makan pada orang. Yo kar pula. Nampak tak? Macam ni lah dia jadi. Oleh sebab tu kadang-kadang kita pergi, ialah tahlil tu memang kita semua tahu ustaz tahlil ni lawan kan. Tapi kita pergi bukan ke dasar tu, pasal dia tak tahu niat dia tu nak buat kerana Allah. Dia tak tahu, dia jahil. Adik-beradik kita jahil, kita pergi. Bila kita pergi, dia pun respect Allah. Aku ingatkan dia tak mai, pasal puak-puak tu yang jenis macam tu tak mai, tapi dia mai. Dia respect gitu. Dia tahu kita dia mengaji keras sangat-sangat tak mai, tiba-tiba dia mai. Dia tak sangka kita mai, subhanallah, ya Allah Tuhan. Kita bagi melega, kedatangan kita melegakan dia. Tujuan kita pergi, ya Allah, bukan nak pergi makan yang tu ni, kita nak pergi duduk majlis dia baca. Kita pun angkat tangan berdoa. Pertama-tama orang buat apa, kita pun duduk yang lebih kurang, sambil duduk meraihkan majlis. Jangan tengok orang buat macam tu, kita pun. Bila orang angkat tangan, kita angkat tangan. Kita tak suka doa dia, kita baca doa sini, supaya tak nampak sangat. Kita angkat tangan, dia dah baca doa apa, kita baca, ya Allah. Niat di hati, ya Allah, ampunkanlah dosa si mati, ya Allah, puluskanlah kubur dia, ya Allah. Kita boleh buat macam-macam, ya Allah. Kenapa tak mau bagi tuan rumah berasa? Pasal kita dah faham agama, dia tak faham. Bukan senang nak memahamkan orang. Masalah kepahaman, nak bagi fahamkan orang ni bukan satu benda yang senang. Kita duduk dengan dia. Bila kita duduk dengan dia, orang akan fikir, Masya Allah, tengok dia main majlis, kita pun boleh duduk dengan mereka, kita boleh rapat. Sebab sikit-sikit kita tegur, tak apalah, buat-buat. Tapi kita kena ingat, benda ni semua yang kita dah buat ni, ini adat kita, bukan main pada agama. Jangan duk sebut bid'ah lagi. Kita cuma kata ni semua kita buat ni adat kita. Adat kita. Ada adat yang mana agama benarkan, ada adat bertentangan agama, kita pelan-pelan kena buat. Jadilah kita mai, kita sedekah 1-2 perkataan yang mampu kita tegur, kita tegur. Nabi kata kalau kita mampu falyafal khairan aw liyasmut. Kalau kita mampu di majlis-majlis yang tak tentu halal tu, kita kata baik-baik. Kalau kita mampu kata baik-baik, kita buat. Kalau tak mampu, kita diam saja, menunjukkan apa nama, kita tak redha terhadap majlis itu. Sudah. Nabi ajar kat kita banyak benda familiar. Nabi sendiri duduk dengan apa nama, adik-beradik dia. Macam-macam dia buat. Allahu Akbar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga dia kata kat sini, wa idza, dia kata wa idza tak nampak dah. Wa idza sahaka fansahhu. Mata tak nampak. Maksud hadis ni, apabila dia minta nasihat kan, betul tak akam bila nama hakim. Dia kata wa idza tansahaka fansahhu. Maksud dia kata ke sini, Ustaz tak pernah nampak dalam mata. Kalau sekiranya orang tu minta nasihat kat kita, fansahhu, bagi nasihat dekat dia. Kalau orang tu minta nasihat, betul kan? Nasihat kan?
Bila orang tu minta kat kita nasihat, maka kita bagi kat dia nasihat. Ini yang ketiga. Kita kalau orang tu nampak orang tu mai kat kita, hang tolonglah nasihat aku, hang tolonglah hang tolonglah bagi tahu kat aku, hang tolong nasihat dekat aku. Dia kata hang tolong nasihat dekat aku. Maka kalau kita mampu kita nasihat, kalau kita tak mampu tak payah nasihat. Nampak tak pasal agama ni nasihat. Bukan semua benda kita mampu nak nasihat. Contohnya dia berkelahi, laki bini berkelahi. Hang dengar sini aku lah ni dah buat keputusan aku nak cerai dia. Hang macam mana rasa? Kita kata aku kalau nampak macam laki hang tu baik cerai. Orang jenis dalam jahanam macam ni tak payah. Dapat masalah rumah tangga, kalau kita tak pandai, lebih elok kita mendiamkan diri. Kita kata kat dia, tak apalah, hang balik dulu, hang buat istiqarah, ni masa depan rumah tangga hang. Aku tak tahu. Bila hang mengadu dekat aku, sudah tentu hang akan cerita tentang kebaikan hang sejak dia buruk. Manusia bila dia main nak cakap, aku ni semua aku buat kat dia. Kita dah nampak dia main kat kita, dia cerita tentang diri dia saja. Sedangkan apa kalau majma'in dia dengan apa nama suami dia, kita tak tahu. Bila dia main, kita kata lah ni macam ni lah, hampa dah kahwin lama sampai dah anak cucu dah. Cuba fikir istighfar. Kalau boleh ambil masa, ambil tikat semayang, mengadu dengan Allah dulu. Angkat tangan sebelum anda buat keputusan. Sayang dah umur dah sampai 65 ni, nak cerai ni apa ni? Dah ada cucu, dah tak malu dah. Esok ni ada apa nama anak, dah ada cucu, dah ada, tiba-tiba berpisah. Saat ni cucu nak pergi matuk ke, nak pergi sana ke, nampak tak? Fikir kena panjang, sabar sat. Benda kecil-kecil ni kalau boleh kita cakap. Kita dia main ni kita cakap kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita berdoa dekat dia. Kita kata, ya Allah, ya Tuhan, dia main dekat aku ya Allah, dia main dekat aku ya Allah, dia minta nasihat. Nabi kata fansahu, bagi dia minta nasihat, bagi kat nasihat. Maka aku tak tahu nak cakap kok sini pun aku tak tahu, kok sana pun aku tak tahu. Ya Allah ya Tuhan, mintalah ya Allah, selesailah masalah dia. Dia mai ya Allah dekat aku, cuma aku angkat tangan berdoa, mintalah keputusan yang dia nak buat ni, keputusan yang datang daripada-Mu ya Allah. Tunjukkanlah jalan keluar ya Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang pertama ada nilai ketakwaan, mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan pilih jalan keluar untuk dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammathu kan? Fasamithu. Maka dia kata kat sini maksud dia orang yang pertama wa idza atasha. Atasha ni orang yang apa? Bersin. Bersin. Bila bersin, excuse me, kepala tahan. Nampak tak? Agama kata wa idza atasa, bila dia bersin, maka dia kata alhamdulillah. Dia dalam buku ni semua dia ajar. Bila kita bersin, kita kata alhamdulillah, dia akan jawab yarhamkallah. Kita pula kata yahdikumullah yuslih balak. Doa. Nampak tak? Yang bersin ni alhamdulillah. Ada ulama tu sekali bersin 40 jenis penyakit yang ada kat diri hang dia keluar. Alhamdulillah lah, semua dah keluar dah. Nampak tak? Ni kita excuse me. Orang tak tahu nak jawab apa. Bodoh, excuse me apa? Kita kadang-kadang malu nak sebut alhamdulillah. Nampak tak? Benda-benda macam ni kita susah. Orang Melayu ni jenis salam susah. Assalamualaikum susah. Susah sangat-sangat, berat sangat-sangat. Daripada jauh pun agama dia ajak angkat tangan. Syarat kita. Tak boleh ustaz, dia duduk dalam kereta, Assalamualaikum. Yang tu gila. Angkat tangan sudah lah. Dia nak kapal, dia naik kapal jauh. Assalamualaikum. Sudah syarat dah. Tak boleh ambil satu speaker, Assalamualaikum. Agama tak ajak macam tu, speaker temu katok dengan hang sekali. Maka dia kata kat sini, bila kita bersin, kita kata alhamdulillah, dia jawab yarhamkallah, ya duikumullah yuslih balak. Bersin dan mengeluarkan penyakit. Tapi duk bersin banyak kali ni dalam 5 minit kat 10 kali ni, dia bukan penyakit, hang tu buat penyakit. Nampak tak? Dia kata yang seterusnya, dia kata wa idza marida fa'udhu, kalau sekiranya dia sakit, pergi darah dia lah. Kalau dia sakit, kita pergi darah dia. Kalau kita tengok apa nama, kita dengar kata orang sakit, terutamanya kita orang surau, JKKKKK, dengar kata orang sakit, ambil masa sikit, tengok dia. Ambil satu duit, simpan duit ikan untung, simpan sikit dah. Duit ni aku, siapa-siapa sakit, aku nak ambil duit ni, aku nak beli apple ke apa ke, bagi kat dia. Beli satu botol Zam-Zam apa dia jual selalu kan, beli satu tu, dia bagi kat dia.
Pergi bagi pada orang sakit. Nah, nampak tak? Dengar saja orang sakit tak? Ni tugas aku pilih. Maka Nabi kata, bila kita dengar orang tu sakit, kita pergi. Bila kita kata kat dia, la ba'sa tahur, la ba'sa tahur, kita doa dekat dia. Dan kita bila melawat orang sakit, tak boleh duduk waktu yang lama. Kesemua 6 ni di belakang ni dia akan syarah. Pergi ziarah dekat dia, kita doa dekat dia. Kita doa dekat dia satu. Yang keduanya kita dengan duduk jangan lama, sat saja. Dan kita kata insya-Allah sembuh penyakit. Jangan kita pipi kata kat dia, jenis macam penyakit aku tengok ada orang duduk 2 hari tak ada dah. Orang macam ni tak main pun tak apa. Jenis tak main, dia main bagi semangat, tak apa. Penyakit ni Allah nak hapuskanlah dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Allah uji. Bila hang boleh kena sakit, hang boleh senyum, hang boleh semayang dengan kata ar-ridha, Allah sayang. Allah paling suka sekali orang yang kena sakit. Dia kata apa nama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni mai daripada dia, dan kepada dia lah kita kembali. Aku minta kembalikan. Bila aku sebut macam ni, ulaika alim salawatu min rabbihim. Yang pertama sekali, malaikat selawat dekat aku. Wa rahmah. Yang kedua, duduk di bawah rahmat dia. Yang ketiga, ulaikum muhtadun. Yang ketiganya, aku sentiasa terdiri pada orang yang dapat hidayah, petunjuk. Kita kena sakit, kita redha dengan sakit, kita senyum dengan sakit, Allah nak bagi kat kita. Yang sebagaimana kita baca berkenaan hadis syifa, hadis sakit. Orang yang demam, redha dengan demam dia, senyum yang tu yang ni, demam dia Allah nak bagi hidayah. Seluruh anggota dia dapat pahala. Kan kita dah baca dah. Abu Hurairah sampai angkat tangan, ya Allah Tuhan, dalam semua penyakit yang paling aku tertunggu, aku seronok sekali ialah apa nama demam. Tengok, demam. Pasal Nabi kita demam menghapuskan dosa ibarat karat, macam apa nama, karat besi. Tu ada besi berkarat ni, bila mai tu dia membuang semua tu. Ada dosa-dosa kita yang susah bertobat ke, semayang ke, bersedekah ke, dosa tu ada lagi. Tapi bila main demam, dia menggugurkan semua dosa-dosa tu. Pasal tu ada jenis penyakit yang main kat kita kena syukur. Bila kita mati ada tanda demam. Mak ni ada demam sikit 2-3 hari, sudah nak mati demam. Orang yang matilah keadaan demam, orang yang matilah keadaan baik. Nabi duk ajar kat kita. Pasal tu ya Allah, bila kita pergi ziarah orang sakit baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang last sekali, apa Nabi kata, wa idza mata, ni mati ni, wa idza mata, kan ni cerita last sekali mati, nampak tak? Wa idza mata, apabila orang tu mati, fatba'hu, maka ikutlah dia. Hadis rawahul Imam Muslim. Dia kata bila orang tu mati, kita ikutlah dia. Orang mati ni paling baik sekali Nabi kita dengar mati, pergi ziarah dia. Lepas ziarah dia, kita pergi semayang untuk dia. Lepas semayang untuk dia, kita pergi kubur dia. Allahu Akbar. Lahu qiratani, dua bukit. Sampai sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, apa dia qiratani ya Rasulullah? Maka Nabi dia kata, pahala tu apa pergi ziarah dia macam ibarat 2 bukit Uhud. Hayo, ada faham? Ada orang boleh buat satu lunggukan bukit Uhud pun dah besar dah. Maka pahala bila kita dengar kata orang tu mati, kita lari, kita pergi ziarah dia, pergi semayang untuk dia, pergi sampai dikebumikan, kita keluar, kita pergi terus. Depa nak tahlil, dia tak termasuk kategori ustaz. Kita kena tunggu sampai habis tahlil, tak payah. Dan kambui semua tu hang boleh pergi dah. Tapi kita sampai dia dikebumikan, dafan, selesai. Masa tu di kalangan sahabat Nabi, Nabi tanya, siapa di kalangan sahabat aku ni yang hari ni bersedekah? Semua sahabat angkat tangan. Siapa di kalangan sahabat aku yang ziarah orang mati? Abu Bakar angkat tangan. Siapa sahabat aku yang ziarah orang sakit? Angkat tangan. Nabi kata, kalau kita boleh berjumpa satu hari 3 benda ni, bersedekah, kita ziarah orang sakit, ziarah orang mati, Allah itu adalah hari yang paling baik untuk dia, ya Allah, paling baik untuk dia esok ni, pada mahsyar esok ni, paling baik, hari yang paling baik. Maka kadang-kadang kita terjumpa pergi hospital, balik-balik ziarah pula orang mati, last sekali pada masuk dalam tabuk, berdebu masuk, Allahu Akbar, bersedekah. Dalam masa yang sama kita pergi ziarah orang mati, kita sedekah, 2 kita buat di situ. Ya Allah, kadang-kadang hati kita ni lambat ke
mai ikut agama ni dia lambat. Semua benda-benda agama lambat. Maka Nabi suruh kita bersedekah. Sahabat Nabi mengadu kat Nabi tentang sakit, tentang masalah dalam diri dia. Nabi kata, aku berdoa dekat hang, hang bersedekah, maka benda tu akan hilang. Kalau aku berdoa dekat hang sekalipun, tapi hang ada pangai, ada benda yang tak elok, susah nak keluar, dengan hati kata hang banyak bersedekah. Setiap hari jadikan diri sedekah. Main masjid, ada kuliah, tak ada kuliah, nampak tabung bercari dia. Jangan tunggu tabung bergerak. Ada faham? Tak pada bergerak, dia nak gerak. Kalau dia boleh cakap, dia kata, katok mampu, bubuh kat aku, dia kata. Nampak tak? Sebelum kita keluar tu, bismillah, bubuh. Latih diri kita. Jangan jadikan adat, besok Jumaat, bubuh di sini RM1 siap-siap. Takut tabung nak bergerak saat ni kan, tabung malu, bubuh, ambil syarat je. Allah tak ada nilai apa pahala pun tak ada. Kita buat sedekah ni kerana Allah. Bagi tangan ni tak tahu. Yang kita bubuh dalam tabung tu kita isi di bank Allah Ta'ala. Esok ni nak ambil hasil di sana. Bank yang kita disimpan di sini, anak pergi nak ambil, bergaduh habis, masuk dalam kubur, mampu hang. Nampak tak? Ya Allah, kita simpan kat sini susah payah. Mai esok ni kita mati, daripada berebut bergaduh, kita dikubur, ya Allah kena azab. Pasal tu kita kena bubuh dalam saham Allah Ta'ala. Esok ni kita mati, tang sanalah duit yang kita simpan tu hak kita, saham kita yang nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah kata akan mempermudahkan mati kita dengan sedekatul jariyah. Ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu kita ambil satu saja bab. Kita kembali balik bab ni habis. Setiap kali kita masuk bab ni dulu baru. Hari ni panjang pula, ya Allah. Pasal mula lambat tadi. Kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat mana kita berhenti itu? 312. Kita dah mengaji bab zakat dah. Bab zakat. Dalam lamai ada datin syurkan ustaz, alang-alang ustaz buat 3 jam sekali lah. Muslimat suruh punya semangat. Apabila tengok pukul 9, Allah pukul 9 mamak tu baru nak start bab zakat. Bila nak habis? Ya Allah, muka surat 312. Muka surat 312 hadis kita tengok 632. Satu je kita ambil pun, action saja. Ada faham? Jangan ke mana-mana, masih lagi rancangan yang sama. Muka surat 312. Muka surat 312 6 apa? Hadis apa? 632. Tak nampak. Okey. An Ali, dia kata kat sini, ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Sayyidina Ali kadang-kadang kita boleh sebut apa nama, ada orang tahu ustaz, Sayyidina Ali ni karamallahu wajhah ke? Dua-dua boleh sebut karamallahu wajhah, pasal dia ni wajah dia tak pernah pandang, tak pernah tengok kepada berhala. Boleh sebut. Jangan kita Syiah saja, kita pun kita sebut dia radhiyallahu anhu, karmal wajah pun kita sebut. Nampak tak? Itu istilah-istilah tu macam tu, dia tak mencacat celakan apa. Tapi kadang-kadang ada orang kata Syiah, ustaz pun kata dia kata kan. Itu adalah apa nama Syiah. Tapi bila-bila apa nama baru ni Profesor Teguh Abdullah, memang kebanyakannya bahasa ustaz duduk di bumi tu dia haramkan kita sebut. Dia kata radhiyallahu anhu di bumi tanah Arab itu orang Sunni. Orang Sunni kata radhiyallahu anhu. Kalau Syiah pula karamallahu wajhah. Bila baru ni apa nama ustaz dah mengajak, dia dengar, dia kata hang kata karamallahu wajhah, aku kata karamallahu wajhah dekat apa-apa aku ni semua Syiah betul sebut. Dia kata hang duduk di bumi aku macam itulah, hang duduk di sini dua-dua tu tak apa, benda tu tak merosakkan apa pun. Okey, tak kata apa pun. Bukan dia kata Ali Tuhan kan, tak, dia kata. Baik. Han Ali dia kata annal Abbas, sesungguhnya Abbas, dia kata sa'ala Sayyidina apa nama Abbas, Sayyidina Abbas tanya, ni hadis daripada apa nama Sayyidina Ali, dia cerita Sayyidina Abbas ni sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hadis ni panjang berjela dengan arti kata fi ta'jili sadaqatihi, fi ta'jili sadaqatihi. Maksudnya daripada Sayyidina Ali, dia cerita berkenaan dengan Abbas pergi kat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak bayar zakat aku. Kalau ikut zakat aku duk bayar bulan 6.
Bulan 6 tahun ni, bulan 6 tahun depan setahun. Bulan 6 kata tahun sudah, bulan 6 tahun ni setahun. Tapi aku nak bayar awal lagi, boleh tak awal lagi? Dia nak bayar awal. Setengah orang kita tengok dia punya, katalah dia punya zakat dia kena bayar Aidil apa nama, Adha. Bila mai musim raya haji, dia kena cukuplah setahun dia kena bayar zakat. Tapi belum cukup setahun lagi. Pasal dia dah melalui apa nama, bulan Ramadan awal. Bulan Ramadan dia nak sekah, ni bulan ni pahala banyak, ganjaran banyak. Aku nak mendahulukan zakat, boleh tak? Belum cukup setahun aku nak bayar dah, boleh tak? Dia mengadu dekat Nabi SAW. Maka hukum yang baru ni kita mengaji, kalau sekiranya belum cukup setahun tidak dibenarkan bak keluar zakat. Tapi kalau dia nak bak keluar awal, dia nak bak keluar, boleh. Tapi tak dikenakan zakat macam benda ni, katalah apa nama, benda beras. Belum dia kumpul-kumpul, belum cukup setahun lagi, dia tak kena keluar zakat. Tapi kalau dia nak bak keluar awal, boleh. Yang kita bincang tu ialah cukup setahun mesti bak keluar. Kalau tak keluar berdosa. Tapi kalau sekiranya apa nama, belum cukup setahun dia nak bak keluar awal, boleh tak boleh? Boleh. Boleh, sebagaimana Abbas tanya kat Nabi fi ta'jili. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Sadaqatihi qabla an tahilla, sebelum cukup setahun aku nak bak keluar, boleh tak boleh ya Rasulullah? Farakhasa lahu fi dhalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata boleh. Farakhasa lahu, Nabi bagi Allah kelonggaran, Nabi kata boleh dikeluarkan zakat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Hukumnya kat sini dia kata boleh, maka hukumnya dia kata kat sini waktunya adalah dibenarkan dalam syarak. Dengan arti kata syarak membenarkan. Kita rasa tak kat situ dulu, kita berhenti. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita taufik dan hidayah. Kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallah, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum. Ustaz nak buat satu pengumuman. Rakaman ni dah selesai. Ni rakaman TV ni secara langsung daripada Kajang. Daripada tengok kita terus tak? Termasuk Anwar Ibrahim pun dah tengok sekarang. Tengok terus secara langsung. Okey. Macam-macam daripada kalau Allah SWT macam ibu kata ni. Ustaz ilakan ni apa nama, sahabat-sahabat seperjuangan kita, ibu kita harap di Arab ni kita tengok di Palestin berlakunya pergolakan Palestin satu dunia tak, dan semua orang sedang menderma kepada Palestin, betul tak? Dan apa yang jadi kat Syria semua orang tak, orang derma. Lagi boleh katakan hari yang berapa 40 hari betul, dah hampir sebulan lebih. Ni Baghdad, atas Baghdad tu Ambar, Fallujah, Romani. Tiga kawasan tu lagi sepadan Syria dah pun dikuasai 40 hari di tangan mujahidin. Alhamdulillah. Besar sangat-sangat perjuangan. Tapi tak ada iklan, tak ada apa-apa, tak ada apa. Pasal tu daripada datang di sini, daripada datang ke Malaysia, mereka minta Malaysia untuk bekerjasama. Mereka kata kalau Malaysia, kalau dunia tak halal apa yang terjadi di sana, di sana berkuasa boleh merebak di sini. Terutamanya kita tengok apa yang terjadi di tanah Arab hari ini adalah kuasa Syiah sedang merebak. Kuasa Syiah sedang merebak. Dia bunuh Lebanon, dia bunuh mana lagi? Syria, dia bunuh Baghdad, macam-macam. Sunni kena bunuh. Dia luaskan wilayah dia. Baghdad dapat, Najaf dapat, Karbala dapat, di Madinah Dukri semua dapat. Maka oleh sebab tu lagi, macam mana kita nak hentikan kuasa-kuasa kezaliman di sana? Kita tolong, kita bantu mujahidin yang ada di sana. Bila kita tak ada apa nama, sikap ukhuwah yang kuat untuk tolong di sana, kita takut apa nama, kuasa kezaliman di sana akan merebak sampai di bumi kita. Sekarang ni pun pihak JAKIM dah beritahu Syiah tu ada di Malaysia pun dah juta dah. Lebih pada 1 juta umat Islam Malaysia, orang Melayu dan dari Syiah. 1 juta. 1 juta.
Kita dah tengok itu kuat. Terutamanya di kalangan korporat, orang besar-besar, orang kaya. Dia target semua kepala-kepala Melayu yang besar-besar. Oleh sebab itu, di mana ada Syiah, ada Sunni, pergaduhan, pembunuhan dan berlaku. Betul? Semua bumi Arab dah beritahu kat kita. Oleh sebab itu, Arab beritahu kat kita, ambillah iktibar. Pasal Malaysia akan jemput 40,000 blogger daripada Iran masuk di Malaysia. Aku tahu melawat Malaysia. Malaysia fikir masalah duit, kita fikir masalah apa jadi pada rakyat kita. Lani pun kita di kalangan orang Melayu pun masalah parti pun tengok. Esok ni martabat agama. Kita semua orang Malaysia ni alhamdulillah siapa mai pun laku. Mai hanana cara hanana dan mai hanana menumpuk dalam ni. Teluk Bahar berselawat. Saat ni Taman Ikuim selawat. Saat ni mana pula balik pulau selawat. Semua tu selawat lah ni. Yo kalau polis. Nampak tak? Dia mai, dia ikut track. Orang Malaysia semua kita kutip. Apa fahaman kan kita kutip. Kita tak sayang kepada orang Melayu kita. Mula-mula kita bergaduh masalah politik, lepas tu kita bergaduh masalah agama. Kita akan memecah, ada tembuk lagi. Kalau kita tengok keadaan macam ni, sepatutnya kita kena pandang jauh. Syiah ada masuk bola daripada semua orang mai. Siapa-siapa mai, semua kita kutip, kita panggil orang luar mai. Sudahlah, yang ada di pun kita tak, yang ada di pun kita tak larat. Orang kita di pula semua jadi fahaman, yang dikutip. Pasal masyarakat Malaysia tak kenal dengan masyarakat pemutih. Nampak dia putih dia. Ayo dia. Oleh sebab bukan kita tak suka ya Allah. Sebab kita tak mau kita tengok. Esok ni pelajar kita pergi mengaji pula di mana? Dia pergi mengaji pula di mana? Dia mengaji pula di Morocco pula. Dia mengaji Tunisia. Zikir sana pula esok ni dia berzikir pula. Sama-sama perkataan Allah 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 Allah. Dia step-step pada cantik. Tunduk-tunduk macam Armah ke? Duk menari ni pun duk main dah di Malaysia ni. Upacara zikir menari pun dah duk main dah. Bangun-bangun diri ya Allah. Mula-mula ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Allah sakit kepala Allah ya Allah. Daripada kepiak bahasa dia naik tunjuk. Apa tu macam-macam dia ada ya Allah. Tunggu ada orang Malaysia kesian. Macam-macam fahaman bermain. Bila banyaknya fahaman perpecahan akan berlaku, pergaduhan akan berlaku. Setiap puak dia ceramah untuk puak dia. Ini ceramah untuk puak aku, ini ceramah untuk puak aku. Allah dia tolaklah. Kalau dia tolak faham ni bapa ramai dengan orang Melayu. Kalau dia ada 6-7 jenis fahaman, tak leceh ke? Surau ni dengan cara ni, surau tu dengan cara tu. Ayo garap pula. Ayo ada faham bercakap. Oh ya Allah, pasal tu ya Allah ya Tuhan. Mari hari ini kita bercakap banyak-banyak. Mari kita sama-sama kita keluar di belakang Muslimat shopping center bertukar tempat di sini. Bertukar tempat. Maka bila turun kat situ, cuan kat situ. Bagi ruang untuk Muslimat dulu. Pasal Muslim ini kalau beli penganggap lambat beli dia pun dia ambil. Maka dia boleh sayur untuk tak. Kan? Oleh sebab tu Allah bagi ruang untuk Muslimat dulu. Untuk apa nama dulu kat sana pasal belajar Filipina daripada balik pulang dah bakal siap memang sangat-sangat. Wallahi belajar tu tak dilarang belajar nak buat ya Allah. Sudah sangat-sangat